Okey, Assalamualaikum kepada semua pengunjung-pengunjung ataupun follower-follower Tegar Harian Metro, page Harian Metro. Kembali kita dalam segmen dari wartawan. Hari ini tuan-tuan, hari ini sudah pun masuk siri ketiga, edisi khas yang mana kami mengumpulkan wartawan-wartawan hebat dalam pelbagai meja-meja yang ada di Harian Metro. Walaupun sebenarnya dari wartawan telah pun bermula sejak awal November, tapi kita banyak berkisah tentang story-story berkenaan dengan COVID. Namun seperti apa yang saya dah maklumkan sejak hari Ahad yang baru-baru ni, kita telah pun memilih satu segmen yang khusus untuk membawa wartawan-wartawan yang buat coverage dalam pelbagai bidang untuk mereka berkongsikan apakah yang mereka pernah hadapi, pernah mereka alami, pengalaman-pengalaman getir mereka, pengalaman yang hebat, yang menarik untuk kita dapat kenal bersama tentang bagaimanakah lumrah kehidupan tugas seorang wartawan. Tuan-tuan, saya mengajak rakan-rakan semua, bagi mereka yang sudah lebih kurang 200 orang yang hadir pada malam ini tuan-tuan, jangan lupa untuk tekan butang share, bantu kita untuk share supaya lebih ramai lagi dapat masuk bersama dalam segmen malam ini dan sekurang-kurangnya kita dapat manfaat bersama. Dapatlah kurang-kurang tahu, selama ni orang dah sibuk sembang pasal wartawan ni dia buat kerja apa macam mana cara dia dapatkan artikel? Adakah mereka ni berdepan dengan pelbagai masalah, bahaya ke? Penat lelah mereka, siapa yang tahu? Ramai orang cuma tahu baca je. Buka paper, baca. Ataupun tengok dalam online, tengok wartawan tu share tentang apa yang berlaku, hanya dapat melihat apa yang berlaku. Sedangkan realiti dia tuan-tuan, di belakang tabir siapa yang tahu. Macam mana mereka ni berdepan dengan pelbagai dugaan-dugaan yang mungkin tak semua orang merasai apa yang mereka rasa. Tuan-tuan, ini edisi khas. Hanya tinggal lagi 2 saja episod sebelum kita sampai ke malam tahun baru, iaitu penamat untuk season pertama Diary Wartawan untuk tahun ini tuan-tuan. Kita bermula dengan topik COVID-19. Walaupun sebenarnya saya anggap ia belum lagi berakhir. COVID-19 masih lagi menjadi satu igawan kepada seluruh warga, seluruh benua, seluruh dunia sebenarnya. Dalam negara kita hari ini 1,900 lebih hampir mencapai 2,000 angka positif baru. Saya pun tak tahu bila nak selesai. Kita pun tak sure apa yang akan berlaku pada tahun 2021. Dan juga kita mungkin tak pasti adakah negara kita akan lepas ataupun keluar daripada masalah ini. Apa pun tuan-tuan, tak apa, bertenang. Kita tetap teruskan kita punya kehidupan seperti biasa, tapi tetap dengan norma baru, patuh SOP. Tuan-tuan, semalam saya bersama dengan wartawan daripada unit sukan. Terbaik tuan-tuan, terbaik. Pelbagai perkongsian yang sangat-sangat saya kira bernas dan sangat-sangat hebat. Bagaimana mereka berkongsi tentang apa yang berlaku dalam dunia sukan negara. Hari Ahad yang baru-baru ni kita bersama dengan wartawan hiburan. Dunia glamour. Dekat dengan artis, dapat jumpa dengan pelbagai orang-orang yang ada nama ni. Tapi tuan-tuan, malam ini tengok tajuk kita. Tajuk kita hari ini tentang apa? Tentang langkah Sheraton. Ramai orang saya rasa cukup arif, cukup faham, cukup mengerti, dah tahu sebenarnya apakah yang berlaku dalam senario politik negara. Tuan-tuan, 2020 bukan sekadar Malaysia berdepan dengan senario COVID-19 yang sangat mencabar tuan-tuan. Tapi tahun ini juga tahun yang penuh dengan rencamnya, dengan ragamnya, dengan pelbagai isu-isu politik negaranya. Sana sini, tunggang terbalik, apa yang jadi entah. Tapi apa pun, ia banyak bermula dengan langkah Sheraton yang saya kira ramai orang tahu. Dan juga kalau ramai juga yang sudah maklum tentang yang berlakunya pilihan raya negeri di Sabah. Saya kira politik di Malaysia tak pernah berhenti. Tak pernah selesai. Tak pernah ada dia punya surut dia. Asyik pasang je. Tak pernah surut. Walaupun kita ni dalam keadaan yang berjaga-jaga, risau dengan COVID-19, namun isu politik tidak pernah surut. Tuan-tuan. Dan untuk malam ni special tuan-tuan, special. Saya akan bawakan 3 orang wartawan yang saya kira melihat sendiri dengan mata kasar mereka, dengan hati mereka, dengan jiwa mereka, dengan raga mereka baring depan rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya pun hadir time tu. Saya pun tengok macam mana, Allahu Akbar tuan-tuan. Pantang nampak kereta keluar.
Oi, saya pernah pergi ke rumah Tan Sri Budin Yassin. Kami berkampung di depan di perkarangan taman Tun Mahathir. Kami berkampung di depan Istana Negara. Kami berkampung di Hotel Sheraton. Pantang nampak kereta lalu, kelang kabut wartawan bangun. Sedangkan tak ada apa pun, kereta lalu je. Tengah-tengah ambil gambar dekat Istana Negara, dapat Roger bos kata sekarang pergi dekat rumah Tun Mahathir, berlari pergi rumah Tun Mahathir, tak ada apa jadi, patah balik ke Hotel Sheraton. Dekat Sheraton pula patah, berlari-lari pula naik kereta, parking bagai nak gila tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya tak dapat nak bayangkan macam mana struggle, macam mana mencabarnya wartawan yang terpaksa menunggu apakah episod seterusnya yang akan berlaku dalam insiden ataupun dalam senario politik ketika itu tuan-tuan. Sampai kan ada yang viral kan Yang Tuan Agong hantar KFC. Lama ada yang dapat rasalah makan KFC. Tuan-tuan, berkampung depan istana nak makan apa? Nak makan apa? Berkampung depan rumah Tan Sri Budin Yassin, nak buang air pun payah. Bukan ada toilet kat luar tu kan? Tapi saya dapat bayangkan macam mana struggle-nya wartawan ni. Dia orang setia menunggu apakah story yang mereka nak bagi pada korang semua. Korang ni, kita ni dapat baca story, tahu apa yang jadi. Tapi sebaliknya tak tahu apa yang macam mana dia orang ni buat kerja ni. Dari pagi membawa ke pagi tuan-tuan. Datang awal pagi. Balik tu dah 2-3 pagi. Esok pagi datang balik. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sekejap saya respon dulu komen-komen yang hadir malam ni. Assalamualaikum Bujang Kilang. Bujang Kilang ni hari-hari ada. Terbaik Bujang Kilang kita. Amir Fawaz on the way ke Kelantan, sempat tengok live. Jangan memandu sambil tengok live, hati-hati ya. Pasang earphone, dengar suara cukup. Tak apa, tak payah tengok muka, dengar suara cukup. Waalaikumsalam Eno Syahida. Harian Metro terbaik. Firdaus, thank you. Walau ada masa tajuk beritanya memang suspend bila dibaca. Memanglah. Nama pun akhbar. Kalau bagi tajuk yang terlalu straightforward, bosan kan. Dia kena ada dia punya mainan sikit baru seronok baca kan. Okey, PRN di Sabah punca gelombang besar COVID-19. Iya ke? Boleh lah kot. Tapi dah reda dah pun. Bab PRN dah reda dah pun. Sekarang ni bukan lagi isu PRN tuan-tuan. Tengok data. Sekarang ni yang naik bukan sebabkan PRN, disebabkan oleh kluster tempat kerja, kluster pusat tahanan, lepas tu kluster melibatkan warga asing. So saya kira bolehlah kita tamatkan perbincangan pasal PRN Sabah. Okey. And then mana lagi komen-komen korang? Lock topi tak jual. Topi tak jual. Maaf. Okey. Apa lagi ni? Muhammad Firdaus, selamat malam. Kerongsang disedut. Waalaikumsalam. Banyak share. Bagilah apa-apa. Nak bagi apa Nak bagi apa? Nak bagi star lah kot. Star. Peminat setia Harian Metro. Boleh? Okey, baik. Okey. Memang gap DJ radio. Apa ni? Ini bukan radio Ini live. Okey, baik tuan-tuan. Harian Metro memang terbaik. Thank you Ida Saadiah. Kalau terbaik, sekali lagi, jangan lupa tekan butang share. Kalau terbaik, share. Ajak ramai-ramai masuk. Tuan-tuan, tanpa membuang masa. Tuan-tuan, saya hari ini bersama dengan 3 orang wartawan yang berada di lokasi. Sebenarnya, mereka ni datang daripada meja dekat akhbar Harian Metro. Ada banyak meja. Bukan meja macam ni. Tapi unit. Maksudnya, ada meja sukan, ada meja hiburan, ada meja berita, ada meja jenayah, ada meja apa lagi macam-macam lah, meja ekonomi dan sebagainya tuan-tuan. Dan malam ini saya bawakan mereka daripada meja berita. Dengar macam biasa-biasa ya, meja berita. Berita? Sukan pun berita? Tak. Mereka inilah yang terlibat secara langsung dalam insiden-insiden politik negara. Mereka inilah yang terlibat secara langsung dalam menyampaikan berita-berita yang panas, yang tepat, yang mesti disahihkan kepada anda semua. Berita-berita semasa yang khusus kepada pelbagai topik, antaranya politik. Dan mereka inilah yang saya katakan tadi terpaksa baring tidur sandar di depan pagar rumah Tan Sri Budin Yassin, depan rumah Tun Mahathir, depan Istana Negara dan sebagainya. Tuan-tuan, 3 orang hari ini siapa dia? Seorang ni nama dia Mat Jan. Nama pun hebat, Mat Jan. Nama wartawan Mat Jan. Dengar Mat Jan, lain macam Seorang lagi ni nama dia Suraya. Dan yang ketiga nama dia Aina. Bayangkan 2 orang gadis ni, Aina dan juga Suraya, antara mereka yang paling lama berkampung depan rumah Tan Sri Budin Yassin. Paling lama.
Saya nampak gambar dua orang ni duduk sandar, pegang phone, bosan. Tapi nampak kereta lalu melompat bangun. Tengah duduk sandar, nampak orang lalu melompat bangun. Gila wartawan kita ni, tuan-tuan. Baik, sebelum saya panggil dia orang, saya okeylah. Tanpa buang masa lah, saya panggil dia orang lah. Okey, baik. Assalamualaikum ketiga-tiganya. Mak Jan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korang nampak tak? Korang nampak tak muka dia orang ni? Bukan muka pecah rumah punya. Tak, ini muka baik punya ni. Muka fresh. Tapi muka-muka ni selamba baring atas star, sandar dekat tiang kan. Tak makan sampai 2-13 jam. Bukan 2-3 jam, 2-13 jam. Okey, tapi sebelum saya memperkenalkan mereka, saya tunjuk dulu satu roll VT yang melibatkan Mat Jan kita. Okey, jom kita rolling VT. Jan. Jan. Ya. Depa kata elok-elok awet harian metro ni. Tapi depa tak tahu masa ni depa tengah make up. Tapi depan rumah Tan Sri Muda Yassin hilang make up habis dah. Hilang habis dah. Muka lesu nampak tadi, tengok tadi di dalam visual. Muka lesu habis dah, Jan kan. Okey, Mak Jan. Hilang. Boleh perkenalkan diri anda, siapakah anda, di unit mana, apa yang anda buat pengalaman dalam harian metro, silakan, Jan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelayar harian metro. Terima kasih kepada Cik Azrul kita ya. Saya nama penuh Yusmizal Dolah Aling. Lebih senang ataupun saya mesra disapa Mak Jan lah. Di dalam kalangan adik-beradik, rakan-rakan, kawan-kawan dan kenalan. Saya bermula di harian metro Oktober 2010. 2010, lebih kurang 10 tahun lah. Taklah begitu lama berbanding yang kawan-kawan yang lain kan. Saya bermula 2010 di meja berita, meja general lah. Kemudian tu saya pada 2014 kalau tak silap saya ditempatkan di meja dipanggil unit khas ataupun special desk. Jadi berlarutan sampailah ke 2019 lebih kurang macam tu. Kemudian saya balik kepada meja berita ataupun meja umum, meja general ni. Tapi saya ni sebelum menyertai keluarga harian metro pada 2010 tadi kan, saya sebelum tu pada 2004 saya pernah menjalani latihan amali lah, internship di metro Biro Klang pada waktu tu. Kemudian saya habis bulan 10 juga tahun 2004 tu saya habis dan saya balik kampung. Balik kampung sampailah 2004. 2005 saya menyertai inilah, saya jadi pembantu khas kepada seorang Exco Kerajaan Negeri Kedah waktu tu. Pernah jadi pembantu khas lah. Okey. Yes, saya bagi waktu tu 2005 macam tu sampai 2008. Kemudian 2008 sampailah 2010 belum saya menyertai harian metro tu, saya buat beberapa kerja lah. Jadi pemandu peribadi, jadi tukang hantar barang kan. Kemudian, benda apa yang si Suraya tengah type laju dia type, bising masuk suara tu. Okey, sambung Jan. Itu point dia nak cakap lagi tu. Okay, kemudian tu lepas tu kemudian tu 2010 bulan Ogos saya dapat interview pada Metro untuk jawatan sub editor, sub penyunting. Sub kan, sub bukan reporter. Saya minta tu jawatan sub. Tapi pada waktu tu saya ingat lagi
timbalan pengarang kumpulan waktu tu Pak Gafar. Dia Pak yang Gafar. interview saya. Yes, Pak Dia Gafar. interview saya. Termasuk salah seorangnya lagi daripada HR, Haji Syukur. Kemudian Datuk Mus waktu tu. Yes, Jadi yes, bila yes. interview saya, dia tengoklah resume tu. Adalah beberapa waktu praktikal tu saya buat laporan untuk page 1 kan, muka depan ni. Oh, okey. Jadi ditanya tu pada waktu temu dega tu, nak jadi reporter tak? So saya kata boleh je mana-mana sebab kita tak ada kerja kan. Ya. Jadi kita biasa menulis. Dia kata sebab biasa menulis ni pun tengok ada page 1 ni, Pak Gafar kata. So kalaulah kita terima, boleh tak kita offer you jadi reporter? Saya pun tak cakap banyak lah. Saya kata insyaAllah boleh. Dia kata tak apalah, kalau macam tu nanti tunggulah kalau mereka panggil, dia kata kan. Dia pun cakap tunggu mereka panggil. So itu bulan Ogos. Bulan Oktober ataupun lebih tepat 11 Oktober saya menyertai keluarga besar Harian Metro sampailah hari ni. Itulah serba sikit. Maksudnya kalau ikut dari segi sejarah Mak Jan tuan-tuan, kalau saya ni pun dulu wartawan, tapi bila tengok wartawan praktikal boleh buat story front page. Bukan calang-calang. That means memang dia dah ada dia punya aura tu tuan-tuan. Bukan senang tau. Bukan senang praktikal punya wartawan nak buat story front page. Kami ni kadang-kadang setahun sekali ya front page. Okey tuan-tuan, saya pergi kepada wartawan kedua, tapi sebelum tu saya combine sekali. Wartawan kedua dan ketiga ni diorang bagi saya satu visual. Awek-awek Harian Metro. Jom tengok visual dia. Jom roll VT. Dia kalau dah nama perempuan tuan-tuan, dia orang ni kalau terpaksa berkampung depan rumah siapa pun, bab ambil gambar bergaya senyum manis tetap ada. Kalau lelaki dah mula malas dah, tapi dia orang ni pantang ada chance bergambar. Nampak tadi? Walaupun depan rumah Tasbih Yasin masih lagi senyum kan. Ada yang tanya ni, apa nampak korang ni bila semalam 2 hari lepas saya buat live, 2 hari ni Su. 2 hari buat live, tak ada pula orang komen pasal dah kahwin apa ke. Tak ada pula. Tapi hari ni dah mula dah ada ni. Okey, baik. So, perkenalkan diri anda. Siapakah anda dalam bidang ni? Kewartawanan, silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Pengalaman saya tak adalah sehebat kawan saya Mak Jan tu. Tapi saya bermula lepas graduan UiTM Mascom dan masuk Metro 2010 sebagai wartawan. So baru 10 tahun lah dalam wartawan Metro ni. Dan kemudian saya ditukarkan ke Seremban, Biro Seremban. Lepas tu saya balik buat meja jenayah, lepas tu masuk meja berita dan pelbagai lagi. Itu je lah saya punya sedikit latar belakang saya. Ramai yang tadi macam dia tak faham tu. Sebenarnya apa beza meja jenayah dengan meja berita? Meja jenayah ni kita fokus kepada jenayah. Misalnya kalau ada insiden ataupun jenayah lah dia yang berlaku, so wartawan jenayah yang akan pergi ke lokasi untuk melaporkan. Berbanding meja berita lebih kepada general, lebih kepada pergi maksudnya pergi politik ataupun cover menteri. Itu meja general. Okey, alright. So bagaimana pula dengan yang ketiga ni? Apa nama Aina? Assalamualaikum Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Aina dia memang slow sikit. Harian Metro semua. Suara Aina dia memang slow sikit, tapi untuk pengalaman semua Aina ni walaupun dia slow suara dia, tapi dia ni fighter ni. Dia fighter. Fighter. Orang walaupun nampak lembut-lembut tapi yang sanggup baring atas tar, inilah dia orang dia. Okey Aina, silakan Aina. Siapakah Aina? Okey, Assalamualaikum. Saya Raja Noraina Raja Abdul Rahim. Saya menyertai berita Harian Metro pada 2010 sama dengan Suraya.
Saya berada di meja jenayah di Harian Metro Balai Berita selama 2 tahun sebelum ditukarkan ke Biro Seremban menggantikan Suraya juga. Dan kemudian saya kembali semula ke Balai Berita Bangsa pada awal tahun ini. Itu je? Itu sajalah sedikit pasal saya. Ya. Mak Jan bagi panjang lebar tadi. Kan? Mak Jan Mak hebat. Jan banyak pengalaman dia. Dah bincang. Ni, Aina, ni soalan ni, apa aktiviti bila bila time cuti ni? Sekarang ni work from home kan? Ya. Macam mana wartawan work from home? Wow. Itulah antara cabaran yang kita terpaksa lalui. Sebab biasanya kalau kita nak dapatkan berita, kita terpaksa pergi ke lokasi atau berjumpa dengan individu-individu yang tertentu. Tapi bila berlaku penularan COVID-19, kita lebih kepada secara maya ataupun panggilan telefon ataupun sekarang ni kan teknologi pun dah maju. WhatsApp boleh, Telegram boleh, email pun boleh. So lebih banyak berita melalui secara teknologi lah. Secara maya macam tu. Dia yang masalah dia page tak berkurangan, artikel kena diisi tapi tak boleh jumpa orang sangat kan. Mencabar, nak kena call orang, kadang-kadang call tak angkat, kadang-kadang message tak reply kan. So okeylah tuan-tuan. Keempat-empat yang telah pun bersama sekarang tuan-tuan, Mak Jan, Suraya dan juga Aina. Okey. Kita sentuh tentang topik hari ini iaitu langkah syaratan. Kita hari ini bukan nak sembang pasal politik kami hari ini bukan nak ulas parti mana yang baik, parti mana yang kurang, tak ada. Tapi lebih kepada pengalaman wartawan itu sendiri tentang bagaimana mereka berdepan dengan situasi getir ketika politik negara sedang dalam keadaan yang amat berkecamuk pada bulan apa? Bulan 2 ke? Bulan 2 ni. Penghujung Februari. Penghujung Februari. Hujung Februari. Pada ketika itu COVID sudah pun mula tapi dia belum spike lagi tapi dia dah mula merisaukan kita. So kalau dapat dikongsikan Mak Jan, apabila berlakunya langkah syaratan, apa yang sebenarnya yang mungkin dapat dikongsikan tentang cabaran yang dihadapi ketika itu? Okey, saya ingat lagi 23 hari bulan tu. Pagi tu saya ada assignment lain lah. Maknanya ditugaskan untuk membuat liputan program lain. Kemudian saya dimaklumkan pergerakan Perdana Menteri waktu itulah Tun Dr. Mahathir yang membuat ada mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Bersatu lah di Ibu Pejabat Bersatu di Petaling Jaya. Jadi saya dimaklumkan oleh editor untuk bergegas daripada tempat saya ada liputan yang awal tu terus ke Pejabat Bersatu. Dan saya tak sangka hari tu menjadi hari yang cukup panjang. Panjang kan? Maknanya saya bermula daripada pagi, saya standby Tun Dr. Mahathir dan mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi tu membawa lah sampai ke malam. Sampai saya berjumpa dengan dua orang Serikandi kita ni di Syaratan. Okey. Dan time tu rasanya fokus apa yang berlaku. Yes. Apa yang berlaku kalau saudara Azrul tanya saya pada waktu tu, kita pun tak tahu sebab katanya ada bergaduh dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi tu. Berhubung kedudukan Parti Bersatu dalam Pakatan Harapan. Ya, okey. Jadi kita tunggu, kita tak boleh masuk satulah dan tu dah tentu siapa pun tak boleh masuk kan. Tapi betul. Kita yang melaporkan waktu tu ditanya oleh beberapa orang, termasuk kita punya editor, termasuk kita punya orang-orang politik pun. Dia pun tak tahu, dia tanya kita. Yes, betul. Apa yang berlaku, pengalaman yang pada saya dia itu mengajar kita lah. Dia cross check, sepatutnya kita cross check dengan dia. Kan dia YB, dia ada jawatan politik parti dan sebagainya, kita boleh check dengan dia. Tapi apa berlaku, dia tanya kita pula. Apa jadi mungkin dia tengok dalam live ada kawan-kawan portal buat live, nampak kelibat kita lalu lalang buat muka sibuk kat situ kan. Dia pun kata aku nampak hang ni. Apa berlaku so dia minta update. So pengalaman dari segi cabaran dia, kita ni dengan mesejnya masuk. Dengan bos pun tanya kan. Kita sendiri pun tengah nak cari ni apa benda kat atas ni yang berlaku. So kita tunggulah macam Azrul kata di awal rancangan kita tadi, kita menunggu berbaring. Saya tak adalah berbaring di pagar sebab dia bangunan Yayasan Selangor. Kita duduk di tepi dinding tu lah. Sambil tengok seorang sampai. Jadi dia macam semut nampak gula lah.
Seorang Ya. sampai tu kita serbu kan. Serbu. Azrul pun ada pengalaman tu. Ya. Kita pun tak tahu. Jadi bila orang tanya, kita pun tak tahu. Okey, sekejap lagi suruh update. Bila suruh update, kita nampak Tun turun pada pukul lebih kurang 12.30 macam tu lah. Tengah hari dia turun. Kan, diikuti Tan Sri Mahyudin dan beberapa lagi pimpinan parti Bersatu. Masa tu kita masing-masing tertanya-tanya ni apa berlaku kat atas. So Ya. bila tanya orang yang mengikuti rombongan Dr. Mahathir dengan Tan Sri Mahyudin pada waktu tu pun no comment lah, biasalah. Jadi kita pula ditanya oleh bos-bos kita kat office kan. Ni apa story update. So kita nak update apa? Itu cabaran pada waktu tu lah. Pada 11 pagi tu. Dia punya grand finale dia malam tu. Ya. So apa jadi malam tu Aina? Aina apa jadi malam tu Aina? Aina. Saya sebenarnya bermula pada tengah hari selepas diberitahu bos supaya pergi ke Sheraton, seperti bagi tahu oleh Mak Jan lah. So saya dengan Suraya berada di office ketika itu. Kami terus menuju ke Hotel Sheraton. Dan waktu tu tengah hari memang tak ada apa-apa lagi. So kita cuma melihat ada beberapa kelipat pemimpin politik yang keluar masuk. Tapi bila kita menghampiri mereka pun macam tutup mulut. No comment. Tak nak bagi tahu apa-apa. Ya betul. Lepas tu sebenarnya situasi yang lebih panas malam tu sebenarnya. Malam tu lebih kurang selepas maghrib kan Suraya? Yang barulah ramai pemimpin politik sendiri, penyokong, ahli-ahli parlimen sendiri pun yang daripada jauh kita nampak ada yang daripada luar negeri datang. So macam malam tu sangat sibuk dan kita dah menjangkakan akan berlaku satu perubahan besar kepada kerajaan sendiri pada waktu tu. Situasi ketika itu nampak macam something yang big akan berlaku kan. Betul. Tapi Su, tiba-tiba saya pun ada time tu, tiba-tiba kita pulang dengan tangan kosong. Macam mana tu? Kan? Yelah, sebab kita nampak macam Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Datuk Seri Muhammad Azmi, tapi bila kita pergi, diorang takut gila tengok reporter ni. Maksudnya keluar pintu sana, keluar pintu sini. Tapi kita nak cuba dapatkan story kan. Tapi cuba Su share dengan diorang macam mana kita buat kerja Su. Macam mana kita time tu Su, wartawan nak dapatkan bahan, so kita kena standby dekat semua lorong-lorong yang ada ni. Yes. macam saya dengan Aina, kita orang pecah. Okay, awak tunggu kat sana, saya tunggu kat sini. Tapi banyaklah sebab Sheraton tu kan banyak pintu. So diorang pun sebenarnya pemimpin-pemimpin ni pun dah kaji dah pun. Dia pun memang cerdik pun. So diorang akan pergilah ke tempat-tempat. Kat sini wartawan tak ada, kat sini wartawan tak ada. Tapi sebenarnya macam kita orang pun sangat bangga dah sebab kita sama-sama media, kita membantu sama sendiri tau. Maksudnya walaupun kita orang wartawan Harian Metro, tapi kita ada wartawan Berita Harian, NST yang juga membantu kita masa tu. So maksudnya kita dapat seorang wartawan kat sini, seorang jaga kat sini, seorang jaga kat sini. Tapi kita sebenarnya bukannya nak story yang lebih-lebih pun, kita nak tahu apa yang terjadi hari tu. Semua orang pelik. Semua orang pelik. Apa ni? Nampak keluar masuk tiba-tiba ada orang keluar pintu ni, masuk pintu A, keluar pintu B. Apa benda ni kan? Okey, so sama Su. Dan bila kita hampiri, yang best lah, ada setengah pemimpin okey, ada yang senyum and then bagi kata no comment lah, okey lah. Tapi yang setengah pemimpin yang takut sangat tengok reporter ni macam tu. Tu pun memang buat kita itu pun satu cabaran lah untuk kita. Kan Aina? Betul. Dia lagi satu sebab penamat dia kosong. Penamat kosong. Kita sebab kita ada deadline tau. Maksudnya kita kejar deadline yang bos minta. Apa sebenarnya berlaku di Sheraton? Tapi kita di wartawan kat lokasi, kita tak tahu nak feed apa. Kita orang pun tak tahu apa benda. Tapi kita hanya boleh bagi feed pemimpin mana yang hadir, siapa yang hadir, itu saja. Yang selebihnya apa yang akan berlaku, jadi tanda tanyalah. Jan. Okey, teruskan. Okey. Boleh je? Boleh je? Kami bertiga malam tu sebab dia kita difahamkan di tingkat 3A kan. 3 dan 3A. 3 ada himpunan perjumpaan pemimpin Parti Keadilan Rakyat.
Di tingkat 3. Di tingkat 3A ni semua pemimpin-pemimpin pelbagai parti, beberapa parti utama turun berkampung, sekejap dia masuk ke Dewan Makan tu, sekejap dia keluar pergi Dewan sebelah. Hazrul pun ada waktu tu kan. Ya, Kita ada. di tengah-tengah. Ya, Kita betul. pengamal media di tengah-tengah, jadi bercempera tu. Macam perah lah, macam perah. Oh lah, woi, bahasa dia. Okey. Keluar dah Bercempera, kedah dia. kita berselerak dan kita pun apa orang kata, kita pun terkejut dan kita pun tak sangka benda tu. Sebab bila orang tanya saya, ini perjumpaan membabitkan parti kerajaan ke? Kan saya nampak ada Datuk Seri Azmin, saya nampak Tan Sri Muhyiddin. Tiba-tiba saya nampak ada wakil-wakil UMNO. UMNO bukan kerajaan waktu tu. Itu antara yang kita nak kena clear tepat waktu tu. Kan? Jadi time tu pelbagai spekulasi kan? Pelbagai spekulasi kan? Ya. Sangat. Pelbagai Sampai spekulasi. kita, sebab kita pun menerima mesej viral orang. Betul Ya. berlaku benda ni. Tapi kita yang berada di lokasi pun tak tahu apa yang berlaku. Yes. Itulah masalah cabaran itulah. Kan pusing-pusing belakang, kawan-kawan daripada PAS pula tepuk, kita ramai mana? Kita tentulah kita buat kerja, kita tanya dia kata tak tahulah, ada lah tu, nanti di umum lah. So benda-benda macam tu kan. Satu lagi yang orang kata apa, membuatkan kita put in rushing tu sebab di office ni dia minta kan, cepatlah update ni, update. Ya. Kita nak update apa? Macam Azrul kata, kita punya ending yang kosong, zero. Saya ni, Jan, saya dah standby buat live, Saya dah bercakap sampai 2 jam, duduk buat live, nothing. Balik kosong. Tak ada conclusion, Kalau kita boleh ingat di tengah-tengah tu kan, di sebelah sana tu betul-betul apa tu, sebelah je tali tu kan ada satu wedding punya ceremony ke apa. Ya, betul, wedding. Kan, sebelah tu. Jadi kita pun tak tahu, duk tunggu. Ada kat PC, tak ada kat PC, apa yang berlaku. Itulah antara benda-benda yang agak dia mencabar kita lah sebagai wartawan yang kononnya lama buat news. Ada tapi saya percaya Mak Jan, Suraya dengan Aina kan, time tu yang menjadikan lebih kritikal sebab terlalu ramai pimpinan. Jadi tiba-tiba nampak apa nama Tok Guru Haji Hadi lalu nak kejar dia. Dalam masa yang sama nampak orang lain pula nak kena kejar dia. So nak kena jadi pening. Terlampau ramai sangat. Sebab terlampau ramai pimpinan pelbagai parti tau. Yeah. Parti je. So itu yang kita macam jam. kita Pelbagai parti kita jam. itu yang buat kita apa berlaku ni? Macam tu. So Mak Jan sebagai mungkinlah antara yang paling lama lah kot dalam kami berempat ni kot. So okey. Adakah langkah Sheraton tu atau apa yang berlaku di Sheraton tu satu pengamatan Mak Jan sebagai pengalaman coverage politik paling pelik dalam mengendalikan ni? Ya, saya boleh jawab ya, sebab satu, selepas daripada langkah Sheraton tu lah kita baru jumpa dalam kamus mungkin kewartawanan kita ni apa yang kita namakan dan kita panggil sebagai penjajaran semula kerajaan. Oh, penjajaran semula kerajaan. Sebelum ni kita tak jumpa perkataan tu. Kan kita ingat ya kan, mana perubahan kerajaan kan, kerajaan jatuh, tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri, tapi kali ni punya penangan langkah Sheraton tu lah menyebabkan selepas daripada tu adalah perasa penjajaran kerajaan ataupun penjajaran semula kerajaan yang diguna pakai selepas tu di Kedah, di Perak kan. So selepas tu pada saya kalau tanya adakah itu antara pengalaman yang agak mencabar buat coverage politik, salah satunya ialah sebab kita tak tahu apa yang berlaku. Saya percaya pada malam tu siapa pun juga yang ada sumber sebagus mana pun, sebaik mana kan, A+ top pun dia punya sumber, dia takkan dapat bagi satu jawapan yang tepat apa yang berlaku. Betul. Di dua-dua dewan tu, Dewan Makan dan Dewan Sini, dan perhimpunan parti pimpinan PKR di tingkat bawah, satu tingkat di bawah. Tak ada siapa pun yang boleh bagi. Malah saya rasa dalam tempoh apa nama berlakunya krisis ni, daripada mulut siapa pun kita tak boleh nak kata benda tu boleh jadi macam muktamad walaupun datang daripada mulut Tun M sekali ke, daripada mulut siapa ke, tak boleh nak jadi sebagai yang muktamad kan. Ya. Susahlah, agak tricky, agak sukar kan. Sebab waktu tu sikit just waktu tu macam saya kata tadi, cross check ni bukan saja berlaku dalam kalangan orang politik yang tanya kepada wartawan. Dia turut berlaku kepada penganalisis yang biasa dengan kita. Betul. Ni universiti yang kita selalu call kan, nak dapatkan dia punya komen dan sebagainya. Dia pula tanya kita, apa berlaku? Kenapa
ada PAS, ada UMNO, ada PKR. Why tiba-tiba Dr. Mahathir tak ada? So benda-benda ni dia tanya kita kat situ, kita pun tengok juga, tak nampak Dr. Mahathir, tak nampak Datuk Seri Mukris kan. So apa yang berlaku so dia punya pelaporan kita pada waktu tu pun salah satunya terarah kepada situ. Belum lagi campur dengan mesej daripada mak, adik, ipak. Belum. Tu semua kan. Kan belum NGO lah apa benda kan nak tanya, semua nak tanya. Semua nampak live. Kita banyak portal termasuk kita sendiri. Azrul sendiri pun buat live malam tu kan. Tapi kita hanya tunjuk orang lalu lalang bersesak-sesak macam pasar malam kan. Ke hulu, ke sana ke sini hulu hilir tu tanpa ada satu jawapan yang konkret apa yang sebenarnya berlaku, kata putus apa yang dah dicapai, tak ada. So bila penganalisis pula duk mesej saya, dia kata bro, dia kata ni apa hal ni kat sini ni? Why kita tak nampak Dr. Mahathir? So dia bagi kita, alamak Dr. Mahathir pula. Kita Dr. Mahathir pula. Tiba-tiba nampak sebab apa nampak Tok Guru Hadi? Satu hal lain pula, satu benda lain pula kan. Jadi apa saya suka dengan tadi bila Mak Jan kata semut hurung gula tu. Saya setuju sangat. Dia wartawan ni bergerak macam semut tu. Nampak so dia pening. Tapi Aina, tapi time tu Aina, kita tengah berdepan dengan COVID-19 tau. COVID-19 baru nak bercambah, baru nak berputik dengan mekar kan. So time tu kalau tengok langkah Sheraton ni, apa yang berlaku di Hotel Sheraton, dia punya pack dia, kita nak berjalan pun tak boleh melangkah dengan selesa, kena belagar sana belagar sini. So macam mana Aina sebagai wartawan time tu rasa macam risau ke? Time tu rasa macam yalah COVID tengah duk ada ni. Yalah betul. So, bagi kita yang masa tu pun ada buat juga berita berkenaan dengan COVID-19. So kita dah ada input mengenai COVID-19, tapi kita terpaksa berdepan dengan situasi kat dalam langkah Hotel Sheraton tu sendiri dengan orang yang ramai masa tu. Masa tu pengetahuan orang rakyat Malaysia sendiri berkenaan dengan COVID-19 masih rendah. Yes. So mereka kurang sebab masa tu kes pun belum tinggi kan. Yes. So jadinya kita langkah berjaga-jaga tu tak ada sangat. Tapi bos pesan jaga keselamatan diri, tapi nak jaga macam mana? Susah, sangat susah. Kan? Nak ahli-ahli politik yang kita jumpa, kalau boleh kita nak jawapan daripada dia, walaupun kita tahu dia takkan bagi jawapan, tapi kita terpaksa. So bila nampak macam Mak Jan cakap dah kan, semua gula. So kita memang macam tu lah situasinya. Tu bila malam orang terlalu padat, memang boleh dikatakan dekat dalam satu tempat tu ribuan orang. Yes. So kita terlalu padat. Kalau masa tu nak pegang kamera pun memang susah nak nampak orang sebab nampak kepala nampak kan. Tapi okeylah. Cabaran dia lah masa tu. Su, langkah Sheraton adalah permulaan dia punya key point kepada apa yang berlaku dalam senario politik pada tahun 2020. Saya kira Sheraton punya isu, Sheraton punya hal, mungkin sekadar kita masih lagi duduk dalam tempat aircon. Masih lagi dalam tempat aircon. Tapi selepas Sheraton, apabila berlakunya pelbagai lagi situasi politik, saya faham Su, Aina dengan Mak Jan, saya sendiri pun tak sedang duduk sebab daripada istana kena berpindah ke rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin, kena pula berlari pergi ke depan pagar taman Tun Mahathir, betul patah balik pergi istana macam orang gila. Tak ada masa nak duduk makan pun. Saya dapat makan sekali sehari je kot. So macam mana Su dengan rentetan daripada apa yang berlaku tu? So apa yang berlaku selepas itu yang buatkan rasanya Su pengalaman yang paling Su 2020 ni Su, walaupun wartawan ramai work from home, tapi pengalaman bulan 3 dan juga tercetusnya COVID membuatkan wartawan sebenarnya sibuk. Tahun ni paling sibuk sebenarnya. Sangat sibuk sebenarnya kan, sangat sibuk. Okey Su. Share sikit. Okay, selepas 23 hari bulan tu langkah Sheraton. So esok tu adalah big day lah, 24 hari bulan tu bila Parti Pribumi Bersatu umumkan dia keluar Pakatan Harapan. So sekaligus membuatkan kerajaan PH tumbang masa tu kan. Okay, lepas tu pula hari yang sama juga Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. So macam masa tu kami pun kata apa berlaku ni? So kita pun
terus ada ura-ura mengatakan Tan Sri Muhyiddin nak menggantikan jadi PM ke apa, sebab ada beberapa nama ketika tu kan. So kita pun, so bos decide okay kena ada orang standby di depan rumah Tan Sri Muhyiddin. So kita nak tahu, tapi sebenarnya kita orang berkampung je. Penghuni dalam rumah tu pun sebenarnya terkejut juga tengok wartawan. Kenapa ramai sangat depan rumah aku ni? Dia tak panggil pun. Dia tak panggil pun. Kita macam wartawan je shock sendiri pergi ke rumah orang tu. Tapi bukan seorang, ramai. Ramai. Okey. So Sama. bila kita bila pergi sampai je kat depan rumah Tan Sri Muhyiddin tu, saya dan Aina pergi masa tu. So saya ingatkan ni mesti kita dua orang je ni pergi. Rupanya tak. Rupanya ramai gila wartawan lain pun ada di situ. So kita orang pun jadi macam walaupun penat sebab masa membawa daripada pagi ke malam, daripada malam ke pagi, tapi kita rasa benda tu macam tanggungjawab kita sebagai wartawan untuk melaporkan kepada orang apa yang berlaku, sebab orang nak tahu apa sebenarnya berlaku dekat politik Malaysia ni, macam tu. Kita kena update time by time kan. Yes, siapa datang, siapa pergi, siapa keluar daripada rumah Tan Sri, semua benda. Dapat semua. jumpa tak diorang tu? Dapat jumpa diorang tak sebenarnya? Ada setengah pemimpin yang okey, yang pergi say hi, okey lah, tapi ada setengah tu no comment, so kita faham apa, tapi kita just update lah siapa yang datang, siapa yang ni, itu je. Su berada dekat depan rumah Tan Sri Muhyiddin sejak daripada bila? Daripada siang? Daripada siang sampai ke malam, lepas tu Okay. rotate pula dengan budak malam, lepas tu sampai pagi esok pula, sampailah Tan Sri Muhyiddin diumumkan jadi PM. Aduh. saya sempat pergi sekali kot malam time tu. Okeylah, malam dah redup. So saya duk bayangkan macam mana dia orang ni pergi buang air, macam mana kalau hujan turun, dia orang ni tak ada tempat berteduh semua sebagainya. Saya tak faham macam mana korang boleh bertahan. Oi, kesian juga sebenarnya. Macam mana Su? Apa yang Su buat untuk nak penuhi time-time tu? Tapi Tan Sri Muhyiddin memang baik lah, sebab dia ada bagi makanan dan juga tumpangkan toilet. Boleh. Masa tu tapi sebab terlampau ramai kan, kadang-kadang saya dengan Aina keluar juga pergi makan. Sampai guide dekat rumah Tan Sri tu dah kenal lah muka-muka reporter. Masuk je macam tu. Kan Aina? Yelah. Saya sempat apa yang saya tak boleh lupa kan, malam tu saya buat live situasi semasa depan rumah Tan Sri Muhyiddin. Saya interview dengan Aina kot, saya rasa. Sampai tak larat bangun dah, interview sambil duduk sambil bersila cakap nak bangun tak larat dah. Dah habis dah, tak larat, habis energi dah kan. So memang penat Aina penat dah. Betul, penat. Sangat penat. Sebab kita daripada pagi penat, membawa ke malam, membawa ke pagi esok, sangat penat. Tapi dah tanggungjawab kan, Tapi lagi-lagi masa tu tak terasa. tak terasa. Penat. Bila kita dah balik rumah baru kita rasa penatnya. So kita tidur memang tak sedar. Itu yang saya kata korang tu, saya kata dia orang ni fighter. Walaupun muka nampak macam muka lembut-lembut, tak, dia orang ni fighter ni. Fighter. Baring atas star selamba je dia orang ni kan. Yang ni dah disaring dah yang untuk dihantar ke lapangan ni. Bukan semata-mata kita nak berbaring, tapi nak meluruskan urat-urat. Itu kena betulkan tu. Mana ada kursi ada, saya nampak kursi ada dua ke tiga kursi je kan. Tapi berebut dengan wartawan-wartawan. Hari kedua kan ada Tan Sri Muhyiddin pasang kemah kat luar kan. Barulah hari kedua. Sebab sebenarnya masa hari pertama tu pun mungkin Tan Sri Muhyiddin pun terkejut. Kenapa tiba-tiba berkampung? Kan. Dia berkampung ni tuan-tuan, bukan sekadar depan rumah Tan Sri Muhyiddin, depan istana pun memang kau-kau juga macam mana? Yes. Itu Aina lah. Aina lagi. Aina juga. Bila Aina ke istana, waktu saya di rumah Tan Sri pun tidak, di istana perkarangan, istana pintu berapa tu? Pintu 2 ke pintu 3 Aina? Pintu 2. Dia. Saya tak ada. Sebab waktu tu terus saya dengan kalkulator. Buat apa? Saya diminta untuk cari info dengan sumber-sumber pasal ni. Berapa Numbers. orang dapat number, mana dapat number, pasti ni dapat number. Dia pening.
Dia Nampak main tak? itulah. Nampak tak apa nama tuan-tuan? Dia, 130, apa nama wartawan ni bukan 112. bukan sekadar pergi buat coverage di lokasi, kena juga memikirkan apa bakal berlaku. Kena fikir Betul. apa bakal berlaku. Kena buat, bukanlah buat Waktu- spekulasi, tapi kena buat. Waktu itulah apa ni, saya orang kata apa, saya insaf dengan satu perkataan, iaitu lah spekulasi. Ya. Maknanya spekulasi. maknanya kepada editor kita ni, spekulasi tu kalau boleh biarlah tepat Ya. kan. Dia Tapi dia macam mana kan? spekulasi. Macam mana kan? Spekulasi. Itulah Jan, itulah yang mungkin ramai orang tak faham. Akhbar arus perdana macam Harian Metro, Berita Harian, Straits Time, malah lain-lain lah, The Star semua ni kan. Kita ni sentiasa nak bagi artikel, nak bagi story yang cepat dan pantas kepada orang ramai. Tapi masalahnya tak boleh main sembrono sebut kan, tak boleh. Kan. Nak kena dapatkan juga daripada sumber-sumber sahih, tapi bila jolok mic no comment. Jolok mic no comment. Aduh kan. No comment. Dia kejar no comment. Apa rasa tu? Su. Betul semua? Tapi apa yang kemuncaknya adalah bila kita berkampung di depan istana. Macam saya kena istana pintu 2, Aina pintu 3, ada kadang-kadang kita orang tukar, saya pintu 3, dia pintu 2. So masa tu kita akan tengok pemimpin pelbagai lalu dan mungkin semua orang boleh nampak masa tu Agong keluar bagi makan kat reporter. KFC. Tapi sebenarnya tu itu adalah pengalaman. Power bank pun dapat. Depa kata meriah tau. Depa kata meriah depan di sana, meriah. Saya waktu meriah tu, waktu dapat power bank, dapat payung, dapat macam-macam lagi, saya dihubungi oleh kawan-kawan pemilik restoran ni lah. Dia tanya, abang ada kat mana? Saya nak tolong hantar makanan ni sebab dengar kata reporter dekat istana susah lah kan sebab akses nak keluar masuk dan sebagainya. Tak ada makanan semua. So saya kata, saya waktu tu kebetulannya editor stationkan saya di PWTC. Dan PWTC Adrol waktu tu memang tak ada makanan. Allah. Okey. Memang tak ada makanan. Maknanya kalau nak pergilah cari makan dekat restoran Riverside di bawah tu. Dan waktu tu seingat saya lah adalah lebih kurang lah 30 pengamal media lah, pelbagai agensi lah. So ada yang kirim TOIs dekat tepi kan. Maknanya balik bagi minum. Tapi bila kawan saya call, dia kata nak hantar kat istana, saya pula ada communicate dengan Aina dan Suraya. Dah sana dah macam dah berlebih-lebih lah pula. Berlebih, betul. Berpesta. Macam-macam dapat. Pesta makanan. So saya beritahu saya kata dia kawan ni pun Datuk lah. Saya kata, Datuk pusing, tak payah pergi hantar ke istana, Datuk hantarlah ke PWTC. Di sini lebih memerlukan. Lebih memerlukan. Disebab waktu tu kita ialah di istana pemimpin keluar masuk dengan reporter standby di luar. Di PWTC waktu tu Muafakat Nasional. Berkampung UMNO dengan PAS ni. Jadi bila kita pun standby juga. Saya ingat lagi waktu kita standby hari pertama yang belanja kita makan adalah Presiden MCA. Dia turun, dia bercakap sikit bila media dah jolok-jolok ni, dia kesian kau kan. Sebab tunggu lama. Bila dia orang ni seorang turun, kita pun interview sikit. Dia kata, you all dah makan ke? Lepas tu saya kata belum lagi. Lepas tu dia kata, ni dia keluarkan duit daripada poket dia. Saya ingat ada berapa lah, tapi dia kata, pergilah beli makanan ni, you all tunggu lama. Saya perasan daripada tadi sebab saya masuk you all dah ada, dia kata. Tapi saya nak betulkan dulu supaya orang lain tak salah anggap. Itu bukan rasuah sebab bukan. Tidak ada kepentingan pun bagi mereka sebab mereka sendiri pun tak bagi apa-apa statement pun. Bukan mereka mengharapkan artikel keluar, tak ada. Saya katakan maknanya yang tadi cerita yang nak bagi makanan pada istana tadi, sehari selepas tu bila pengalaman daripada situlah, bila tak ada makanan kan. Bila kita pun kirim dari kawan, so bila kawan saya hantar makanan tu, itulah menjadi juadah yang sama hebat standardnya dengan kawan-kawan di istana ni. Boleh lah. Tapi siapa yang cover selain daripada istana sentiasa jealous dengan guru-guru istana. Saya kena pergi rumah Tun M, saya kena pergi ke pekarangan, bukan rumah Tun M, kat luar pagar taman tu. Duduk kat luar pagar tu, aduh, duduk baring atas rumput, tengok tasik, nak tunggu kelibat kereta Tun M lalu je. Bukan boleh interview pun, tak boleh interview pun, impossible boleh interview. Nak tunggu kereta lalu, nak ambil video, pendek je. Itu sampai tahap tu kan. Saya rasa Aina dengan Su bersama.
Itulah yang Ya, saya betul. ingat Aina ada tanya saya ni, kalau aku buat apa ni, nak tunggu menteri-menteri lalu ni. Aku update je tu. Update lah orang ni masuk pukul berapa, keluar pukul berapa. Memang confirm tak ada interview kan. Tapi Kan? itulah orang Betul. tahu. Itulah yang Satu berita ringkas tu kita boleh katakan penantian tu satu penyiksaan lah. yes, dia untuk makluman semua lah. Dia orang ni tunggu depan istana, depan rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin, depan PWC, depan istana semua ni. Bukan dapat interview siapa-siapa pun. Cuma nak bagi tahu pukul 9 pagi kereta Tun M dilihat masuk istana. Itu je. Tunggu punya lama dapat update itu je. Tapi itu Yes. dah kira. Yep. Kan? Tepat. Okay, so sebagai Yeah. wartawan wanita lah dan juga Aina lah, korang berkampung macam tu, saya kira ini antara pengalaman yang paling getir lah sebanyak tempoh jadi wartawan ni kan. Bila berkampung macam tu, macam mana wartawan wanita, kadang-kadang orang kalau macam Mak Jan tak apa, dia nak menerak tang mana pula tak fikir dia lah kan. Tapi wartawan wanita ni kadang-kadang balik lambat, terpaksa tinggalkan keluarga, tinggalkan apa. Yalah, kadang-kadang perempuan ni dia lebih tricky sikit. Macam mana Su, Aina? Itulah cabaran dia. Alhamdulillah, syukur kita keluarga pun memahami. Lepas tu kita pun dah tahu kerja kita macam ni kan. So antara bukan kita je, ramai lagi reporter-reporter wanita yang daripada akhbar portal lain. So bila kita berada di lapangan tu, kadang-kadang reporter lelaki ni banyak membantu kita juga. So kalau ada tempat yang lebih elok untuk wanita duduk ke apa semua, dia akan panggil lah, okey, wanita punya reporter boleh pergi duduk kat situ ke, lebih selesa, lebih bermaruah sikit. Berbanding reporter lelaki ni duduk dekat tepi longkang pun boleh kot. Tapi itu macam benda dah biasa lagi. Macam siapa-siapa reporter yang biasa buat jenayah, yang berada di lokasi-lokasi jenayah. So kita kadang pergi ke tempat yang kita tak jangka. Hutan ke, bukan saja tempat-tempat yang berekon kan, hutan, jalan, belukar. So benda-benda macam tu biasa. Ya. Bila dah berpengalaman kan, tak ada. Untuk bukan lagi susah lah. Bagi saya pula, kalau nak menjadi wartawan, kena orang yang memahami lah. Maksudnya keluarga kena sangat memahami kita. Especially sebab kita bekerja tak kira masa. Orang akan cakap, kau ni asyik kerja je. Itulah, itu yang kita hadapi. Sebab itulah risiko dia. Sebab itulah nak jadi wartawan. Okey. Saya kira kita redakan dulu pasal Sheraton. Kita pun sebenarnya dah semakin hampir dengan penghujung rancangan. Tapi tak apa, saya masih lagi, saya tak apa benda ni. Tu lah, sembang bab Sheraton ni dia memang syok sembang kan. Benda orang suka sembang. Okey, Mak Jan. Yep. Sepanjang pengalaman jadi wartawan lah, tolak isu Sheraton. Okay. Apakah pengalaman yang saya kira mungkin menimbulkan rasa something yang lebih terkesan sepanjang jadi wartawan ni? Apakah yang boleh dikongsikan? Silakan. Tahun 2020 ke ataupun Tak kisahlah, sepanjang karier. Okay. Kalau ikutkan tahun yang 2020 yang berbaki beberapa hari lagi ni, saya suka untuk berkongsi kisah semalam. Bila saya semalam pagi. Baru lagi ni, fresh lagi. Semalam pagi ya. Saya daripada awal terbabit untuk membantu satu badan bukan kerajaan ni, NGO ni, yang menghadapi masalah gerai nak diroboh. Allah. Okey, gerai cari roboh. Tapi cerita dia simple. Cerita dia orang dah cari makan di situ dah lebih 20 tahun. Kemudian PBT datang bagi notis, bagi tahu nak roboh. Dia jumpa saya hari Sabtu, PBT nak roboh hari Isnin. Kan? Semalam lah. Jadi bila saya pergi tu, saya nampak apa tu jentolak kan. Bulldozer tu, dia punya cakok tu dah hantam sebahagian kemah tu. Allah, okey, dia hantam sebahagian kemah dan adalah bantahan penduduk kecoh, menangis dan sebagainya, mempertahankan gerai dia orang daripada diroboh tu. Cuma apa yang saya kata dia menjadi cabaran kepada kita ialah di mana wartawan pada waktu tu? Nak duduk di mana? Kita nak letak position kita, diri kita tu sebelah peniaga ni ke? Yes. Sebelah undang-undang ke? Mencabar dengan PBT ke? Kita simpati. Yes. Tapi itulah.
telinga kiri kita mendengar rayuan rintihan ni. Di sebelah kanan kita mendengar jawapan. Ya. Penjelasan daripada PPT, okey. Hmm. So kalau untuk 2020 saya rasa inilah penutup yang memberi sikit, saya rasa apa tu orang kata, Kesan kita punya rasa kesan dan apa tu, kita terkesan dari segi macam mana kita nak membantu. Laporan kita tu nanti macam mana, justifikasinya di mana, maknanya hala tuju dia kan. Saya nak melaporkan tu macam mana, kita nak tulis tu kan. Kita nanti memihak kepada peniaga ke, ataupun nampak kepada PBT ke, ataupun kita di mana. Kan, jadi saya memilih untuk meletakkan kedua-duanya lah. Maknanya saya tulis ada rintihan peniaga, dan kita pada masa yang sama kita cuba dapatkan, biasalah mana-mana wartawan dalam dunia ni saya ingat akan buat perkara yang sama. Cumanya saudara Azrul, dari segi perasaan tu kita touching. Sebab bila kita turun ke scene, kita tengok di atas jengkau apa tu cakok, apa tu bulldozer tu, cakok lah kita panggil kan, cakok tu ada satu makcik ibu tunggal kan yang merintih. Maknanya inilah punca pendapatan dia sepanjang selama hidup. Agaknya dia pun dah 62 63 tahun. Jadi benda-benda ni dia meruntun jiwa saya tau. Iyalah, betul. Cabaran dia tu memanglah, alah ini kalau salah apa ni, majlis mana-mana PBT akan angkut lah, betul lah. Tapi kita yang melaporkan tu kan, mana kita tengok keadaan tu, kita tulis begini, dia jadi begini, kita akan masuk sebelah dia, sebelah sini akan hantam kita. So cabaran untuk 2020 selain daripada COVID semua ni yang semua orang lalui, pada saya yang mengesankan saya adalah kejadian semalam tu lah. Yalah, lagi pun saya nak saya nak kena letak diri saya tu di mana. Sebab daripada awal saya jumpa daripada hari Sabtu. Bila saya dibagi tahu oleh dia kata sekumpulan lah, ada 3-4 orang peniaga ni, wakil peniaga jumpa saya. Dia orang sanggup datang ke area berdekatan dengan rumah saya untuk meluahkan benda tu. Jadi kita pun terpanggil untuk, saya kata okey tak apa, saya akan cuba tengok apa yang bantu. Sebab kita pun bukanlah apa nama wakil rakyat ke ataupun pengarah jabatan, kita wartawan. Tapi di situ Azrul, dia mengajar saya satu erti, satu nilai. Saya pegang satu nilai tu, bahawa kerja inilah walaupun orang tak suka, orang caci, keji sometimes kan, tapi saya perlu meletakkan saya lebih daripada tu lah. Saya lebih daripada apa tu jabatan kerajaan ke, maknanya peranan tu kita kena, satu nilai yang saya pegang, kita kena, kalau nak buat, you kena bantu, you bagi idea kan dan sebagainya. So bila dia bagi tahu saya hari Isnin akan dirobohkan, saya kata okey perempuan, saya cakap gini, adalah lebih baik kita tunggu pada hari Isnin tu apa yang akan jadi kan. Pada masa yang sama saya cubalah panjang-panjangkan mesej tu kepada rakan-rakan wartawan yang lain, agensi-agensi yang lain kan, maknanya agensi media yang lain lah, untuk turun dan mungkin boleh buat coverage. Daripada situ kita tengoklah macam mana. Tapi Jan, itulah dilemanya wartawan kan. Kita kadang-kadang kalau kita terlalu mengikutkan emosi kita, kita akan buat satu artikel yang mungkin memberi impact yang negatif. Kan. So tapi dalam masa yang sama kita simpati. Tapi mungkin ada berlakunya pelanggaran dari segi undang-undang. Jadi kan benda tu macam kan. Betul-betul, saya faham. Nilai tu. Bila saya pula bekerjasama dalam beberapa tahun ni, bekerjasama dengan beberapa pertubuhan bukan kerajaan juga secara dekat. Jadi kita nampak benda tu. Lama-lama saya kena adjust diri saya tau. Saya kena adjust letak diri saya tu di mana. Maknanya barulah kita boleh buat kerja dengan satu nawaitu kita lah, untuk membantu siapa jugalah. Jabatan kerajaan pun kita kena bantu. Masyarakat penjaja kita kena bantu. Ni ibu tunggal kita kena bantu. Semua macam kita juga, kita pun kadang-kadang wartawan ni dah macam wakil rakyat tau. Orang cari kita. Malah dalam certain level kita lebih. Sebab semua benda kita nak buat kan, kalau boleh. Betul. Semua benda kita nak tuar tangan, nak tolong. Tapi itulah dia cabaran. Dan meletakkan saya rasa syukur dalam kerja yang semacam ni. Ramai orang salah faham. Orang cuma melihat wartawan ni cuma penyampai berita. Tapi realitinya sebaliknya lebih lagi. Kadang-kadang bukan takat menyampai berita, kita sebenarnya mencari solusi pula bagi mereka. Kan? Di sebalik tu orang mungkin tak tahu kan. Yes. Okey, Su, apa Su punya ni? Dah kata?
Sepanjang 10 tahun, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk cover event jenayah yang besar-besar macam MH17, MH370, melakukan penyiasatan, melakukan dan berbagai lah benda yang terjadi yang besar-besar di negara kita. Dan saya kena akui cabaran bekerja di tahun 2020 ni disebabkan pandemik ni membuatkan kita lebih berhati-hati sebab kita membayangkan kita boleh dijangkiti dan juga menjangkiti orang yang kita temu ramah. Betul tak? Betul. Dalam satu masa juga macam saya sendiri, Azrul, saya dah 2 kali dikenakan kuarantin dan juga sekali kena buat ujian calitan. Saya kena dah. Saya dah kena. Tapi alhamdulillah saya negatif. Okey, tapi itulah maksudnya kita nak menyampaikan berita tapi kita merisikokan diri kita juga dengan orang yang kita jumpa. Tapi itulah cabaran dia. Dan yang paling meruntun jiwa saya rasa MH17 kot. Saya tak pernah menangis cover tragedi, tapi MH17 memberi saya kesan yang bila jenazah tiba di Malaysia dan kita tengok ahli keluarga menangis meratap, yang itu memang sangat terkesan di hati saya, yang itu memang saya takkan lupa sampai bila-bila lah. Ya. Dan satu lagi Su, tadi bila Su sebut pasal jaga diri kita, takut kena orang lain pula. So kadang-kadang orang selalu condemn bila berlakunya dalam tempoh sekarang ni, bila berlakunya sekarang ni pun politik kita masih lagi bergolak. Jadi banyak perhimpunan-perhimpunan yang berlaku. Jadi bila nampak wartawan ni serbu ni, dia orang kata wartawan ni tak ikut SOP bagai, tapi realiti dia tak faham. Dia tak faham macam mana kita ni nak dapatkan bahan berita tu bukan dengan cara duduk diam tunggu je, tak boleh. Kalau ikutkan kita pun nak duduk rumah je. Kenapa kita nak merisikokan diri kita? Tapi kita fikir itu adalah kewajipan kita sebab kita bekerja. Dan kewajipan kita adalah menyampaikan berita kepada orang ramai. So, kita kena letakkan diri kita berada di tempat yang kita tak boleh salahkan orang juga sebab dia orang tak faham kerja kita, kan? Maksudnya bila dia orang nampak wartawan apa tak buat penjarakan fizikal, kenapa? So, tapi dalam masa sama kita kena faham sebab wartawan ni bila tengok sesuatu dia macam pirana tau. Terus kejar. Macam tu. Macam pirana. Macam pirana. Maksudnya kita nak dapatkan satu maklumat tu bukan mudah. Sangat bernilai. Dan bukan sekadar duduk diam je kan. Kena pergi serbu. Kena pergi. Bukan. Kena pergi. Kena pergi. Okay. Itu wajib. Alright, itu wajib. Aina, silakan Aina. Apakah yang menarik bagi anda? Saya pun sepanjang 10 tahun bersama Harian Metro, saya lebih banyak lebih banyak melaporkan berita jenayah. So saya lebih banyak tertumpu kepada kejadian-kejadian jenayah. So mungkin yang paling saya ingat adalah kes kehilangan Nora N yang itu yang paling latest lah kan. Betul. Nora N, selain kejadian tanah runtuh yang mengorbankan banyak nyawa, macam di Bukit Antarabangsa sendiri, di sekolah tahfiz di Hulu Langat. So saya biasanya yang paling terkesan dalam hidup saya adalah bila kita melihat orang susah, orang yang yang ditimpa masalah. So mungkin pada dia masa tu apa guna hidup sebab dia rasa dia dah tak guna lagi nak untuk hidup. Dia rasa dia dah betul-betul down, dah jatuh apa semua. So mungkin satu faktor kesusahan hidup, faktor ekonomi, faktor kewangan, selain daripada faktor masalah-masalah sosial, masalah rumah tangga. So benda-benda macam tu menjadi satu iktibar untuk saya, satu ingatan untuk saya sendiri. Saya rasa saya susah tapi sebenarnya masih ramai lagi yang susah. So itu pegangan saya sendiri. So kita jangan letak diri kita ni susah, terlalu susah. Mungkin ada orang lain lagi susah daripada kita. So benda macam tu untuk kita bangkit, untuk kita buat lebih lagi supaya kita tak rasa yang kita ni hidup di dunia ni hanya untuk sementara je, untuk menunggu mati. Macam tu.
So maksudnya biarlah berguna. Walaupun kita susah tapi sebenarnya kita juga menyumbang kepada orang lain, menyumbang kepada negara. Walaupun sekecil-kecil sumbangan, tapi benda tu mengajar saya lah banyak. Sebab selama 10 tahun saya berjumpa dengan macam-macam jenis Orang. kelakuan, macam-macam jenis orang, macam-macam jenis tragedi. So benda-benda macam tu banyak membuka mata kita sebagai wartawan lah sebenarnya. Bukan kita tak ada simpati, bukan kita jahat. Bukan kita tak ada simpati. Kadang-kadang orang marah kita menulis kenapa kacau keluarga tengah sedih apa semua. Tapi benda macam tu ya cabaran untuk kita. Kita pun faham keluarga mungkin sedih, kehilangan. Contohnya kes kemalangan sendiri ataupun kes lemas ke apa, keluarga kehilangan ahli keluarga kan. Tapi benda macam tu kadang-kadang kita perlu mendekati keluarga supaya ada orang lain yang nak membantu keluarga tu yang tak tahu, tapi melalui penulisan kita orang lain, contohnya NGO sendiri, ahli politik ataupun orang persendirian yang bila keluarnya berita macam tu ramai yang akan tampil dan bantu kan. Sebenarnya itulah yang cuba kita sampaikan. Yes. Tapi Aina kan, itulah saya nak share dengan semua orang jugalah. Dia tadi di awal siaran tadi kita bercerita tentang langkah Sheraton. Ketika itu Aina, Mak Jan, Suraya lebih kepada dunia politik, dunia VIP, Yes. jumpa dengan orang-orang VIP sebagainya. Tapi ramai yang mungkin lupa bahawa sebenarnya wartawan ni dia sampaikan kadang-kadang longkang tersumbat pun dia cover, sampaikan benda yang besar politik pun dia cover, sampaikan kes sampaikan melibatkan istana, daripada longkang yang sumbat kecil-kecil tu pun sampai ke istana dia orang cover. So saya faham bila Aina kongsikan pasal apa yang Aina rasai sepanjang jadi wartawan. Memang kita tak boleh nak nafikan bahawa kita ni bak kata orang tu macam first hand. Kita dapat tengok direct, dapat rasa direct. Kadang-kadang Aina, saya rasa mungkin Aina pun pernah kot orang message, tolonglah saya Kak, saya nak bantuan apa semua, betul lah kan? Email, message. Kan. Tapi nak tolong kadang-kadang kita ni bukanlah. Kita boleh tolonglah kan. Betul. Kadang-kadang kita fikir aku ni kalau aku ni wakil rakyat lah, aku dah bantu dah, dah ada duit dah bantu dah. Tapi tak ada duit nak bantu kan. Kan sampai tahap tu kan. Okey, thank you Aina. So sebagai kita punya penutup terakhir untuk segmen kita pada malam ni tuan. Hari ni segmen paling panjang sebenarnya. Saya dapat, kalau ikutnya tak habis lagi, panjang lagi, tapi sebabkan time kita dah limit kan. Tapi Alhamdulillah. sebagai penghujung rancangan ni lah, Mak Jan, Suraya dengan Aina, macam mana cabaran yang dihadapi sekarang ni dalam tempoh COVID-19 ketika ini? Apakah peranan wartawan sekarang ni? Kita ni tak boleh nak keluar. So macam manakah korang ni mendapatkan bahan berita? Apakah strategi terbaru yang korang praktikkan untuk dapatkan bahan berita yang segar, yang berkualiti, yang fresh, yang orang nak tahu? Macam mana? Apa korang buat? Siapa nak mula dulu ni? Boleh Mak Jan lah. Okey. Dia Azrul lah, kawan-kawan ni, Suraya, Aina, dia macam ni. Saya selalu cakap benda ni pada sesi orang kata apa, kita bersembang dengan kawan-kawan kan. Dalam kerja kita ni, dalam hidup kita, yang lebih penting kalau kita tengok dalam aspek ataupun ruang lingkup kewartawanan ni, pada saya gaya penulisan adalah kita put on average, semua orang lebih kurang sama. Baik saya ni sebenarnya junior diorang ni. Azrul, kan? Tak adalah junior sangat. Lah, tapi saya tua sikit lah, tapi okey lah. Okey, kalau kita tengok pasal penulisan seperti tadi maknanya Suraya, Aina, saya dan Azrul sendiri, saya rasa lebih kurang sama. Tetapi apa yang membezakan setiap orang daripada kita dan semua pengamal media ni pada saya adalah kontak. Okey. So balik pada soalan Azrul tadi, macam mana kita berperanan dalam keadaan kita tak boleh nak keluar, pergi assignment, pergi berjumpa orang dan sebagainya. Inilah kepentingan kontak tadi ni pada saya. Sebab bila kita ada kontak yang baik, kita ada kawan yang ramai, kita baik dengan ramai orang, itu akan membantu. Maknanya kadang-kadang dia yang akan feed, dekat sini ada benda ni. Dekat sini ada benda ni. Kan? Okey, ini detail dia. So kawan-kawan ni lah mana yang bantu. Kita tak boleh nak menolak
takdir bahawa COVID-19 ni mengekang ataupun menghadkan pergerakan kita. Yes. Itu berlaku Betul. pada hampir semua orang kan. Betul. Tapi macam tadilah di awal tadi kita sebut paper nak kena cetak juga, nak kena Yes. print, nak kena ada di market juga. Bos Pagi bos besok. tak kira aku nak story kena hantar juga tak kira. Betul, ini dia tak peduli. Tak Kan? peduli. Kita tak boleh nak kata Dengar apa kat lah. bos Kita yang cakap siap Majan. Bos dengar ni. apa. Ini perkongsian untuk semua. Ya. Kan? Habislah Okay. Hang Jan. Dia nak terasa hati pun apa boleh buat kan. Okey, jadi bila pada waktu tu saya sendiri pun selalu kita keluar pagi-pagi kerja saya jumpa kontak, minum kan. Habis satu jabatan saya pergi satu jabatan, habis satu agensi saya pergi satu agensi. Kawan-kawan ajak minum, story belum tentu ada lagi. Yes. Tapi dalam bertahun-tahun tu Azrul, ni Suraya dan Aina, kita membina tau jambatan hubungan yang sangat baik dan akhirnya baru saya tahu hasil dia bila kita baik dengan orang selama hari ni dalam kejayaan kita ni, bila kita kena COVID macam ni, kita duduk pakai kain plekat tak pakai baju kat rumah. Boleh pun buat kita tu. boleh dapat. Boleh dapat artikel lah. Boleh buat. Nampak saya ni nampak. Duduk di rumah boleh buat live macam ni. Boleh buat. Okey, Boleh tak ada buat. masalah. Boleh buat. Jalan kerja. Kan. Jalan kerja. Kawan-kawan kau sama ada kita memerlukan dia ataupun dia Yes. memerlukan kita, tapi dia bergantung kepada bagaimana kita selama hidup kita ni. Yes. Jadi kalau nak kata peranan tu sama juga, berita kena jalan. Medium yang macam mana je lah kan, orang bagi through WhatsApp ke, kita voice note ke, kita voice call ke, kita video call ke, ataupun kita macam ni, platform yang macam ni, pada saya itu hanya medium yang menentukan macam mana saluran informasi Betul. nak masuk kepada kita. Betul. Tapi jauh lebih besar yang saya kata tadi, yang saya selalu kongsi adalah kalau kita tak baik dengan orang, kita tak kenal orang pun kan, kita duduk main call hari ni kita sakit lah. Sebagai reporter, orang duduk tunggu berita kan. Macam-macam angle ada kan. Satu berita macam-macam Depa angle. ingat senang ke nak call menteri nak nak angkat phone. Tapi kalau menteri tu tengok phone, Mak Jan dia angkat lah. Kalau itu tengok tapi- Azrul lah, sorry lah. Kan? Tapi masa ada lajak sikit, tapi saya nak kongsi sikit dah. Yes, Dia boleh. ada beza Azrul. Bila mana kita call, kita kena beritahu orang, hello tuan, saya sekian-sekian daripada Harian Metro. Yes. Dan satu lagi bila kita call, kita apa cerita? Lain. Kan kemesraan. Kiranya Mak Jan ni kalau call PM who ke? Tak juga. Jan? Oh dah. Dah. Macam itulah sikap dia. Ini kerja wartawan ni sebenarnya dia cerita pasal keseluruhan dia balik kepada gaya hidup. Kehidupan kita. Itulah wartawan juga. Kalau kita sebagai orang yang baik, kita wartawan yang baik lah, itu je. Dah, okey. Su, silakan. Mungkin saya nak betulkan sikit. Walaupun kita work from home, tapi sebenarnya kita keluar juga. Yes. Cuma kita tak balik office, kita tak ni. Tapi kita keluar, masih lagi keluar berjumpa orang. Macam biasa, normal biasa. Cuma macam Mak Jan cakap tadi, networking tu penting. Sebab kadang-kadang bila kita tak boleh pergi ke tempat tu, ataupun tak boleh pergi ke assignment tu, ada orang akan bagi info dan feed dan gambar sekali. So kita mungkin kat situ boleh terus buat story. So memang penting lah networking. Networking tu memang penting. Ada ni soalan, ada konten-konten favorite ke setiap wartawan ni? Maksudnya macam Su ni dia punya apa beat dia lebih pada beat. ini. Ada. Suraya kecantikan lah. Kecantikan. Jangan gitu. Memang ada macam Aina jenayah, dan macam saya general news, Mak Jan pun general news. Tapi tak semestinya kami yang general news ni tak boleh buat jenayah, dan tak semestinya wartawan jenayah tak boleh buat general news. So kita kena multitasking. Tapi apa yang saya tahu lah, sebab saya dulu pun press. So apa saya tahu, walaupun dalam meja general, tapi ada wartawan memang dia tu pakar dalam bab kepenggunaan. So ada yang pakar dalam bab itu bab ini. So katalah macam Mak Jan, kalau dia tu pakar dalam bab kepenggunaan. So kalau kata form car ke apa nama semua tu, dia senang lah. Bab ketuan kalau kata nak cari menteri yang ini Mak Jan punya hal. Kalau menteri yang ini Su punya hal. Kan? Macam Mak Jan, kami memang panggil dia YB dekat office. YB. Tapi saya setuju, sebab dalam banyak-banyak live takat ni yang pakai baju Melayu butang atas dia seorang.
Dia seorang je malam ni. Dia. Dia seorang. Khusus untuk pelayar-pelayar Harian Metro. Okey, okey. Tu dia. Okey, Aina, macam mana Aina? Ada. Menguruskan ni artikel time-time COVID ni? Sebab saya lebih kepada jenayah, so sebenarnya macam agensi kuasa seperti KPD NHT, APM sendiri, semua pun faham dengan situasi yang kita alami sekarang ni. So mereka pun lebih kepada memberi berita melalui medium WhatsApp ataupun Facebook. So sebarang kenyataan media akan diberi melalui WhatsApp, so kita akan buat daripada kenyataan media yang diberikan tu lah. Kecuali kalau ada kes-kes insiden macam kemalangan ataupun jenayah yang berlaku di lokasi yang memerlukan kita turun. So kita akan berada, benda tu tak jadi masalah sebab kita sebagai media, kita boleh pergi ke lokasi berdasarkan surat pelepasan untuk keluar rumah kan. Yes. PKPB sebelum ni. So, Wait, media ni kadang-kadang media ni dapat akses kan? Kadang-kadang media ni dapat direct access. Kan? Kadang-kadang. Kadang-kadang kan. Kadang-kadang. Kadang-kadang boleh cepat sampai. Angkat kat media ada assignment laju dia bagi. Okay. Alright. Okay, Ana teruskan. Teruskan apa tadi saya berhenti Saya betul. okey. Kat media. Apa ni? Kita pergi ke, saya tak, cabaran tu mungkin kita lebih kepada bekerja di rumah tapi masih lagi perlu keluar bekerja seperti biasa, cuma mengamalkan norma barulah. Kita penjarakan fizikal, pakai pelitup muka macam tu. Tapi sebab kita berurusan dengan agensi-agensi penguasa sendiri yang lebih arif sebenarnya, frontliner. Diorang sebenarnya frontliner kan. So diorang yang banyak guide kita juga sebenarnya. Lebih arif dan dia faham media bekerja macam mana. Alright, last trip. Apakah harapan korang semua, korang bertiga untuk 2021 bagi negara Malaysia, bagi dunia kewartawanan semua? Silakan. Mak Jan? Okey, saya dulu. Saya ada dua harapan utama. Harapan yang pertama adalah supaya seperti mana orang lain dan seperti mana kawan-kawan dalam 2 siri yang lepas, sukan dan hiburan, kita mengharapkan agar COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat meneruskan kehidupan lebih baik daripada sebelum ni. Dan jangan sama seperti ni, lebih baik daripada sebelum ni. Dan kita semua diberikan kesihatan, kelancaran bertugas dan sebagainya. Dan yang kedua, Azrul, harapan saya untuk tahun 2021 ni adalah untuk melihat bagaimana industri media ni kembali rancak. Macam mana kita tahu sebelum ni mungkin krisis ekonomi dan sebagainya, edaran akhbar turun kan. Jadi betul. kita pula berdepan dengan pelbagai asakan daripada media-media baru kan. Media Jadi, baru. harapan saya yang kedua tadi adalah supaya industri ini untuk kita juga, kita berempat ni juga dan kawan-kawan lain, pengamal media lain yang dalam bidang yang sama, supaya industri ini kembali rancak, kembali menemui sinar, menemui rentak dan kita boleh terus bekerja untuk menyajikan berita, menyajikan laporan yang terbaik kepada masyarakat Malaysia, khususnya pelayar-pelayar dan pengikut serta pembaca harian Metro. Itu saja. Mana harapan nak naik pangkat? Tak ada? Harapan tak ada. Okey. Ada lah. Okey, ada lah. Okey. So silakan Su. Saya pun macam Mak Jan juga mengharapkan pandemik COVID ni pergi secepat mungkin daripada Malaysia sebab dia mengganggu semua tau, mengganggu ekonomi, kerja kita pun. Rasa boleh berhenti ke COVID ni tahun depan? Tak boleh kot Zo. Macam lambat. Itulah namanya harapan. Okey. Kita mengharapkan lah benda tu. Yes. Walaupun agak tipis kan, tapi sebab macam tahun 2020 ni tak lesu. Bukan lesu lah. Agak lesu lah sebab sebab kita terpaksa macam norma baru tau. Everything norma baru. Kerja. Tak boleh membawang.
Boy kemain. Dan saya juga mengharapkan ekonomi bertambah baik dan kita masih lagi ada kerja. Dan itu yang diharapkan. Sekarang ni antara terma popular digunakan oleh ramai orang, mujur ada kerja. Ya, Kan? betul. Sebab ramai orang dah hilang kerja. So kadang-kadang saya pun selalu terkena dengan bos sendiri. Bila merungut lebih sikit, bos kata mujur kau ada kerja lagi. So okay, ada kisah? Itu saja. Okay, Aina. Tak boleh cakap banyak rasa sebab. Allahu Akbar. Okay, Aina silakan. Alah. Saya rasa kawan-kawan saya pun dah explain. Harapan saya pun tetap sama juga dengan mereka. Dengan Suraya, dengan Mak Jan. Kan? Kita pun tahu COVID-19 ni dah berubah. Bukan setakat Malaysia tapi dunia sendiri. Cara hidup kita, cara kita kerja. Semua. So mungkin kita mengharapkan 2021 COVID-19 ni segera berakhir. Mungkin kalau perlu ada vaksin, cepatlah sampai. So betul-betul kita boleh kembali macam sebelum ni. Ekonomi kita, negara kita, pelancongan kita. Apa yang penting adalah keharmonian negara kita macam dulu. Itu sajalah, sama je dengan kawan lain. Yalah, betul. Saya pun samalah sebenarnya benda ni Bak tadi kata dia lesu sebab wartawan ni kerja dia agresif. Tapi bila kita laju, bila kita terpaksa menunggu nak bergerak, saya sendiri pun jenis yang suka redah. Dan akibatnya redah-redah kena COVID kena COVID pada muka kau. Okay. Tapi jaga diri apa pun, memanglah kita sampaikan mesej pada semua orang yang sedang menonton, jaga diri korang. Biarlah kami ni yang fight tu dapatkan story. Tak payah korang yang nak sibuk cari story. Tak apa, biar kami buat kerja kami. Kan? Biar kami ni buat kerja kami, insya-Allah. Okey, Mak Jan, Su dan juga Aina. Okay. Terima kasih kerana sudi bersama. Cantik hari ni punya view dia, maintain dia 1 lebih. So maksudnya dia orang suka. Terima kasih. Okey, alright, terima kasih Su, Mak Jan, Aina, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey tuan-tuan semua, maka itulah dia perkongsian yang hebat sebenarnya daripada tiga orang wartawan ni tuan-tuan. Saya ni first time tengok ada yang sampai nak menangis. Bermaksud dia ikhlas lah, dia ikhlas menyatakan hasrat dia, harapan dia. Dia sebenarnya bukan mudah orang nak memahami kerjaya wartawan. Ada orang yang pandang terlampau serong, mengatakan wartawan ini hanya menyampaikan kontroversi, hanya menyampaikan benda-benda yang kadang-kadang menimbulkan pertelagahan, pertelingkahan sebagainya. Realitinya mereka tak tahu sebenarnya apa yang berlaku di sebalik dunia di sebalik tabir dunia kewartawanan. Seperti apa yang tadi yang Su sembangkan, Su kongsikan, Mak Jan, Aina. Saya percaya kalau kalian berada di tempat mereka, korang tengok sendiri, mujurlah wartawan ni bukan show off. Dia nak sentiasa update, tunjuk apa yang dia buat. Kalau mereka ni show off, tunjuk, buat live apa yang mereka ni sedang lalui, saya kira ramai orang akan simpati sebenarnya dengan apa yang mereka lalui. Saya sendiri tuan-tuan, ketika membuat coverage di Pilihan Raya Negeri Sabah, saya juga berdepan dengan situasi yang sama. Terpaksa berkampung sana, berkampung sini, baring sana, baring sini, berlari sana, berlari sini. Kadang-kadang sampai mandi pun, kadang-kadang sehari sekali balik hotel tak boleh mandi dah memang penat, terus collapse, terus penat. Hanya untuk menyampaikan, kadang-kadang hanya untuk menyampaikan satu benda je. Orang itu pergi sini. Itu je. Nak beritahu orang itu pergi sini. Hanya itu je point dia, tapi terpaksa sampai 5-6 jam dapatkan point hanya orang itu pergi sini. Nampak tak? So saya harap mereka yang mendengar apa yang kami kongsikan sudah sampai 3 hari ini dapat sekurang-kurangnya mendapat sedikit input bagaimanakah peranan wartawan dalam memartabatkan penyampaian berita yang tepat dan sahih kepada anda semua. Baik, saya kira untuk malam ini tuan-tuan, nama saya Azrul Fandi Sobri. Bagi mereka yang mungkin nak menyampaikan sebarang informasi, nak bertanya, nak memberi pendapat ataupun pandangan, boleh layari saya punya Facebook sendiri, Azrul Fandi Sobri HM. Saya terbuka untuk mendengar apa saja korang punya pendapat. Boleh komen, boleh PM tepi saya. InsyaAllah saya akan respon terhadap apa yang anda sampaikan. Untuk malam ni tuan-tuan, untuk malam ni sehingga saya berjumpa lagi esok hari kita ada dengan segmen bersama dengan wartawan jenayah. Dia orang ni tuan-tuan, bukan dia orang ni buat jenayah, dia orang ni wartawan jenayah. Wartawan yang sentiasa menyampaikan maklumat berkenaan dengan insiden jenayah
melibatkan mahkamah lah, melibatkan pembunuhan. Ramai yang salah faham, dia ingat jenayah ni pembunuhan sebagainya. Kebakaran pun bawah dia orang ni. Kebakaran, kecurian, orang masuk dalam, orang jatuh terterak dalam rongkang pun kerja dia orang. So esok malam stay bersama dengan Harian Metro tepat jam 9 malam. Okey, untuk malam ni tuan-tuan, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam semua pengikut setia Harian Metro. Assalamualaikum semua.